Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga IPG yang berada sama ada di rumah ataupun di mana saja. Jadi pada hari ini kami dari FB Live IPG Kementerian Pendidikan Malaysia akan bersama-sama dengan anda untuk satu slot khas. Jadi saya Puan Lailati binti Muhammad Noor akan menemani anda dan juga bersama-sama dengan beberapa orang panel bahagian pentadbiran tertinggi di IPGM untuk menerangkan berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian IPG dan matrikulasi 3.0. Untuk makluman semua warga IPG KPM yang dikasihi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan pengurusan dan pengoperasian khas untuk IPG dan juga matrikulasi 3.0 khusus untuk pengoperasian semula IPG dan juga matrikulasi. Namun begitu, pada hari ini kita akan mengupas khusus berkenaan dengan pengoperasian dan pengurusan IPG sahaja. Untuk makluman, semua warga IPG yang dikasihi, bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah ahli panel yang terdiri daripada yang pertama, iaitu yang berusaha Dr. Rosmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Juga bersama-sama dengan kita Timbalan Rektor Kanan IPGM iaitu yang berusaha Dr. Rosli bin Yaakob, juga Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi iaitu Dr. Nasruddin bin Basar, dan juga yang terakhir sekali yang berusaha Dr. Muhammad Isa bin Aziz iaitu Timbalan Rektor Pusat Hal Ehwal Pelajar. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama kita mendengar apakah kupasan dan penjelasan mereka tentang garis panduan pengurusan dan pengoperasian. Tunggu sehingga ke akhir rancangan. Dan jika ada apa-apa soalan, warga KPM juga warga IPG boleh memberikan soalan melalui FB Live yang sedang berlangsung. Jadi, yang pertama sekali kita akan menjemput dan juga mempersilakan yang berusaha Dr. Rosmini binti Ku Ahmad untuk memberikan sepatah dua kata kepada semua warga IPG KPM. Dipersilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Warga IPG yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, rasa syukur setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dengan izin, rahmat dan kurnianya memungkinkan kita bertemu secara maya untuk saya menyampaikan sepatah dua kata kepada pelajar serta warga IPG KPM sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang ke kampus IPG kepada semua pelajar baru pra-PISMP dan PDPP Perdana ambilan tahun 2021. Bersyukurlah kerana anda semua adalah intan terpilih daripada beribu-ribu calon di luar sana yang ingin menjadi seorang guru. Bersiap sedialah untuk melangkah ke dunia baru, dunia seorang pendidik, dunia seorang guru. Di sinilah segalanya bermula. Sebagai pelajar baru, saya percaya anda semua pasti tidak sabar untuk menjalani kehidupan di kampus. Program Suai Kenal akan diadakan oleh IPG kampus masing-masing. Manfaatkan program ini kerana ianya adalah platform pertama sebelum anda semua menjadi sebahagian daripada warga IPG. Tidak ketinggalan, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat kembali kepada pelajar yang sedang mengikuti pengajian dari semester 1 hingga semester 8 daripada pelbagai kohort dan tahun pengambilan. Alhamdulillah, syukur kerana anda semua masih diberi peluang untuk menyambung pengajian secara bersemuka. Kini kita bukan lagi hidup di fasa norma baru, tetapi kita sudah berada di fasa kebiasaan baharu atau the new normal. Maka sudah semestinya tiada lagi masalah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan dan keadaan sekeliling apabila kita semua kembali semula ke kampus. Namun perlu diingatkan bahawa keselesaan dan keterbukaan yang kita kecapi hari ini adalah hasil kerjasama kita semua. Hasil kepatuhan kita bersama dalam menangani COVID-19 akhirnya telah membenarkan kita semua kembali bersama seperti sedia kala,
walaupun tidak sepenuhnya. Warga IPG yang saya hormati sekalian, Institut Pendidikan Guru merupakan institusi unggul di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang melaksanakan latihan perguruan bagi program pra-perkhidmatan. Sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru, misi IPG adalah untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Hasrat ini dapat dicapai melalui program pembangunan guru yang dinamik. Justru dapat melonjakkan kecemerlangan pendidikan di sekolah bertaraf dunia. Usaha ke arah pencapaian visi dan misi memerlukan satu persediaan mantap dan jitu, bertitik tolak daripada menyediakan dan memantapkan program pembangunan insan guru. Ianya melibatkan proses meluaskan pengalaman pelajar IPG dengan pelbagai cabang ilmu dan pengalaman untuk menyediakan mereka dengan sebarang situasi dan cabaran di sekolah. Sebagai pelengkap kepada pengalaman ini, IPG turut meningkatkan penglibatan dalam komuniti dan memperluaskan program khidmat dan tanggungjawab sosial. Pengalaman ini dapat menyuntik nilai empati jiwa seorang guru, menggarap watak dan jiwa pendidik yang kliennya terdiri daripada pelbagai lapisan komuniti. Ia adalah selari dengan misi IPG untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Sesungguhnya pada hari ini saya sungguh berbangga kerana di hadapan saya adalah guru masa hadapan yang akan mewarnai sistem pendidikan negara kita yang mendapat latihan yang mantap dan jitu daripada sistem pendidikan di IPG. Kredibiliti, kelayakan serta usaha padu daripada para pemimpin dan pensyarah di IPG adalah merupakan tunjang kepada usaha melahirkan bakal guru yang kompeten. Tahniah kepada semua pengarah, pensyarah dan anggota kumpulan pelaksana di semua IPG. Pelajar IPG yang saya kasihi sekalian, sebagai seorang bakal guru, anda perlu sentiasa melengkapi diri dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran terkini serta nilai murni supaya kekal relevan. Inilah ciri-ciri bakal guru yang kita harapkan. Kita perlu sedar bahawa guru adalah insan murni yang menyumbang kepada kepribadian seseorang yang bermula dari era persekolahan hingga ke alam kerjaya. Industri pendidikan sentiasa berdaya maju dan berdaya saing seiring dengan pemodenan dan transformasi global dalam pelbagai bidang. Guru merupakan ejen perubahan dalam menghasilkan modal insan yang diperlukan oleh negara kita. Guru perlu sentiasa menambah nilai keintelektualannya dan perlu bersedia untuk menerima perubahan serta memiliki ciri inovatif, kreatif dan proaktif. Oleh itu, berusahalah untuk menguasai kemahiran teknologi IR 4.0 sebagai sebahagian daripada keperluan menjalani kehidupan sehari-hari serta untuk memastikan kita akan sentiasa relevan di dalam era digitalisasi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bermaksud, barang siapa yang melakukan hal baharu yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan mendapat pula pahala orang lain yang mengerjakan hal baharu yang baik itu. Saya yakin kita sedang melalui fasa norma baru dengan asas pengetahuan dan ilmu serta fikiran yang matang serta berusaha untuk menyesuaikan diri, sentiasa menjaga keselamatan diri, patuhi SOP serta sentiasa positif serta bersyukur di dalam menjalani kehidupan. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas iltizam dan daya usaha yang dicurahkan oleh seluruh warga IPG. Marilah kita berdoa semoga keikhlasan dan keluhuran hati kita ke arah membina generasi baru pendidik yang unggul dapat dicapai. Rendang sungguh pohon ara, tumbuh subur tepi telaga. Tidak salah berkenan mesra, tata susila perlulah dijaga.
Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Rektor. Demikianlah tadi warga IPG semua ucapan serta harapan daripada Yang Berusaha Dr. Rektor kita kepada semua warga IPG, sama ada warga yang baharu ataupun warga yang sedia ada. Jadi kepada pelajar, begitulah tadi, ambillah nasihat dan juga pesanan daripada Yang Berusaha Dr. Rektor kita agar segala misi dan visi IPGM dapat kita laksanakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, untuk FB Live dari studio IPGM pada petang ini, salah seorang panel yang akan bersama-sama dengan kita untuk slot pengurusan dan pengoperasian IPG 3.0 ini adalah tak lain dan tak bukan yang kita hormati Dr. Muhammad Rosli bin Yaakob, iaitu Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi apa khabar Dr. Rosli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada petang ini dalam slot pengurusan dan pengoperasian IPG 3.0. Jadi Yang Berusaha Doktor ya, sudah pastinya dalam kalangan pelajar-pelajar kita dan juga warga IPG sangat tertunggu-tunggu untuk kembali semula ke kampus. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan ataupun berikan sedikit makluman berkenaan dengan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia khusus untuk pengurusan dan pengoperasian IPG ini. Apakah perkara yang diberi keutamaan di dalam pengoperasian IPG ini? Silakan doktor. Terima kasih Puan Daleti. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar yang baru mendaftar dan juga pelajar yang sedia ada dalam pelbagai program yang IPGM majukan. Jadi perkara penting yang kita perlu tekankan di sini ialah garis panduan untuk kita memastikan bahawa pengoperasian IPG itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Jadi dalam pengoperasian IPG ini ada dua perkara yang kita kena pastikan. Yang pertama ialah dari segi keselamatan dan yang kedua dari segi kebersihan. Dua perkara ini mesti kita patuhi selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada KPM sendiri bagi memastikan pelajar-pelajar kita, pesyarah kita dan juga pekerja yang ada di IPG itu sentiasa selamat dan kita dapat mengurangi penularan COVID-19 ini. Jadi dalam pengurusan pengoperasian IPG ini, perkara-perkara yang telah kita laksanakan ialah dari aspek kebersihan tempat-tempat seperti dewan kuliah, tempat-tempat makan, asrama, bangunan-bangunan yang biasa dilalui oleh pesyarah dan juga oleh pelajar-pelajar. Kita dah pastikan bahawa ianya sentiasa dibersihkan. Kita pastikan ada jadualnya untuk sanitasi tempat-tempat tersebut supaya dia tidak berlaku gejala-gejala yang mungkin kita tidak menjangkaunya sama sekali pada yang berlaku. Itu perkara yang penting. Jadi dalam aspek itu pengarah dan juga hal-hal pelajar kita dah pastikan mereka sentiasa ada jadualnya, sentiasa memastikan kebersihan di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Itu dari segi kebersihannya, dari segi pelaksanaan itu. Kemudian dari aspek keselamatan kita perlu mengingatkan kepada warga IPG yang ada di IPG tersebut dengan kita pastikan bahawa sentiasa memakai pelitup muka, pelitup muka, pastikan kita sentiasa membasuh tangan dan juga amaran yang kita lekatkan di sekitar kawasan IPG campus itu mestilah sentiasa dibaca, bukan sekadar digambar tetapi dibaca untuk mengingati sentiasa.
dalam aspek ini. Jadi dan juga kita perlu mengelakkan daripada perkara-perkara seperti close conversation ataupun kita elakkan daripada penjarakan yang terlalu rapat apabila kita berinteraksi antara satu sama lain. Kemudian kita elakkan daripada tempat yang sempit dan juga kita memastikan bahawa semua bilik-bilik yang kita dah tetapkan untuk kuliah dan sebagainya itu kita pastikan pengedaraannya, kebersihannya sentiasa dijaga sepanjang masa. Itu antara yang penting yang kita mesti. Dan juga dalam satu lagi perkara ialah kita tidak menggalakkan mereka berkumpul satu tempat. Contohnya seperti di kantin, ataupun di asrama, kita tak menggalakkan mereka berkumpul dalam satu tempoh yang lama ataupun dalam keadaan yang rapat-rapat. Itu jadi itu dari segi aspek 3W dan juga 3C tadi kan. Kemudian dari segi prasarana ni ada banyak aspek yang telah pun dilaksanakan oleh IPG Campus dan di peringkat IPGM sendiri. Kita telah mengadakan pemeriksaan, pemantauan di semua IPG bagi memastikan aspek-aspek yang kita sebutkan tadi dia sentiasa mematuhi garis panduan yang kita tetapkan. Sebagai contoh misalnya, ada tak laluan-laluan untuk OKU, laluan keluar masuk, ada tak alat pengubah suhu disediakan, sanitasi disediakan di semua tempat yang digunakan oleh pesyarah dan juga oleh pelajar kita lah. Bagaimana dengan kehadiran pesyarah-pesyarah dan juga anggota kumpulan pelaksana ke kampus ini, Doktor? Okey, sama juga dengan pelajar jugalah maksudnya kan, termasuklah pelajar. Jadi pesyarah-pesyarah kita kena pastikan bahawa mereka itu sudah lengkap. Lengkap tu maksudnya bukanlah sekadar dia mengenadukan 2 suntikan, tetapi ada tempoh masa yang terpaksa selepas kena 2 dos itu ada jangka masa yang perlu di tempoh matang dia sebelum dia hadir. Itu pastikan. Dan mereka yang bergejala tidak dibenarkan untuk hadir. Itu penting. Dan mereka perlu melaksanakan ujian kediri, self test kit itu untuk memastikan mereka tidak ada dijangkiti oleh COVID-19 ini. Itu yang penting. Jadi timbul juga persoalan bagaimana pula pesyarah yang belum lagi mendapat 2 suntikan. Nampaknya itu isu. Ya betul, itu isu yang besar. Jadi kalau mengikut perkeliling perkhidmatan yang bilangan 4 2021 yang baru dikeluarkan itu, kita mesti hadir juga. Pesyarah mesti hadir, kecuali yang bergejala tadilah yang disebutkan tadi, dia mesti hadir untuk melaksanakan PDP, tetapi tidak boleh melaksanakan PDP itu secara bersemuka. Dia tidak secara dalam talian, secara tapi dalam dia talian dia perlu hadir dan dia perlulah duduk di secara berasingan. Yang itu penting. Tetapi pematuhan kepada perkeliling perkhidmatan itu mesti dititik beratkan. Kerana di dalam situ ada dinyatakan sekiranya mereka tidak ataupun gagal mematuhi apa yang ditetapkan untuk mendapatkan vaksinasi tadi, dia boleh dikenakan tindakan tertutup dan juga ditamatkan perkhidmatan mereka. Itu yang penting. itu yang terkini, Doktor, Ya, perkeliling yang terkini. Jadi kita harap semua rakan-rakan pesyarah dan juga AKP di kampus itu mengambil maklum, dan saya kira mereka juga sangat positif untuk sama-sama menjaga keselamatan kita semua, Doktor. Jadi Doktor, saya nak tambah sikit lagi Puan Ranti kan, berkaitan dengan pekerja-pekerja yang ada di itu kan, mereka juga pengurusnya macam pengurus kantin itu mesti memastikan
Semua pekerjanya mendapat 2 dos tadi, memastikan apabila dia keluar masuk memang kita menggalakkan mereka membuat test kendiri tadi supaya memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan sihat, dalam memastikan pengoperasian IPG itu bertambah baik lah. Dan pelajar pula, kalau dia sebelum dia hadir, dia kena mengisi satu borang pengisytiharan kesihatan. Yang tu amat penting lah. Dia pastikan, dan kemudian dia pun dah mesti dah lengkap 2 dos, dua suntikan. Kemudian yang bergejala tu kita tangguhkan dululah untuk dia hadir gitu. Jadi semua aspek-aspek itu telah pun diambil kira lah dalam pengoperasian IPG. Okey, baik. Terima kasih Dr. Baik. Ada soalan yang seterusnya Dr. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, Dr. Rosli juga adalah merupakan timbalan rektor bahagian pusat kecemerlangan akademik. Jadi sudah pastinya segala urusan berkenaan dengan akademik adalah di bawah penilaian dan tanggungjawab beliau. Jadi ini juga adalah satu persoalan yang utama dalam kalangan pelajar-pelajar kita ini yang ramai ini. Maka mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah cara pengajaran dan pembelajaran dijalankan memandangkan pelajar boleh berada di kampus dan juga boleh berada di kediaman masing-masing. Mungkin ada cara yang telah diselaraskan oleh pihak Pusat Kecemerlangan Akademik bagi menangani isu ini. Silakan Dr. Okey, jawapan soalan yang penting itu juga untuk diketahui oleh semua pelajar-pelajar dan juga semua pensyarah. Perkara yang kita alami sekarang ini ataupun situasi yang kita hadapi sekarang ini, di mana kita tidak boleh menempatkan semua pelajar di dalam satu bilik yang sempit. Dia mesti bilik yang sesuai dengan penjarakannya sesuai, ya. Jadi dalam hal itu ada terpaksalah pengubahsuaian dari segi PDP terpaksa kita laksanakan. Asalnya dia boleh dilaksanakan secara bersemuka, secara dalam talian, dan juga secara hybrid. Hybrid ni maksudnya ada separuh yang dibuat secara bersemuka atau dalam talian akan dibuat secara dalam talian. Sebab bukan semua mungkin pelajar-pelajar yang datang itu telah mendapat 2 suntikan. Bukan semua. Ataupun yang bergejala tu mereka perlu berada di tempat masing-masing, di asrama ataupun di rumah sewa ke, ataupun di rumah mereka sendiri. Dan pelaksanaan PDP itu berjalan seperti biasa. Dan kita boleh buat secara hybrid di mana pensyarah berada di dalam bilik darjah, dan dalam masa yang sama pelajar-pelajar yang berada di luar bilik darjah tadi ataupun di asrama ataupun di rumah mereka dapat juga mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya percaya dalam hal ini pensyarah sudah mempunyai kemahiran dalam mengendalikan PDP secara secara hybrid ini, ataupun secara dalam talian sepenuhnya. Jadi timbul juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum ini, bukan sahaja PDP, pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, tetapi juga seperti program-program Bina Insan Guru yang di luar bilik darjah, seperti pendidikan jasmani. Bagaimana mereka dilaksanakan. Jadi buat masa ini dalam kelim kita, mereka tidak boleh dilaksanakan di luar kampus IPG dia. Mereka mesti berada di dalam IPG, di dalam premis lah, dan mengikut SOP yang ditetapkan lah, seperti penjarakan sosial, dan kalau ada keperluan mereka, kita galakkan mereka memakai pelitup muka. Tapi kadang-kadang PJ ini kalau kita buat program jasmani ni agak sukar kan. Penjarakan tu amat penting dalam kita laksanakan apa-apa program yang secara kurikulum kita lah. Bagaimana pula dengan praktikum ataupun internship sekarang, Doktor? Sini pelajar kita ada yang sedang menjalani praktikum, ya? Kalau praktikum mereka perlu ada ke sekolah. Itu yang hadir ke sekolah. Jadi mereka mestilah mematuhi SOP yang telah ditetapkan di peringkat sekolah tersebut. Dia kena hadir. Jadi mereka juga perlulah memastikan mereka itu tidak bergejala dalam memastikan pelitup muka
kita galakkan mereka menggunakan pelitup muka berganda ataupun 2 lapis itu kan, untuk pastikan mereka sentiasa mengawal keselamatan kepada pelajar murid-murid itu. Dan rasanya di sekolah juga mereka ada garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah yang diguna pakai oleh semua sekolah, ya? Ya, betul. Baik, kita menjurus kepada aktiviti sukan dan co-curriculum di pelajar-pelajar kita, Doktor. Ya. Mungkin macam yang Doktor jelaskan tadi, untuk program seperti program Bina Insan Guru, yang mana itu adalah niche untuk kita di IPG ini, dan juga aktiviti atau kelas-kelas pendidikan jasmani, olahraga dan juga aktiviti co-curriculum seperti unit beruniform dan sebagainya. Jadi mungkin ada cara ataupun pelaksanaan khusus untuk aktiviti luar bilik darjah ni, Doktor. Ya, buat masa ini kita menggalakkan mereka melaksanakan aktiviti sukan, co-curriculum ataupun aktiviti-aktiviti sosial yang lain itu di dalam kawasan IPG kampus itu sendirilah buat masa ini. Itu penting dan mereka mestilah mematuhi SOP yang kita dah tetapkan tadi, dan juga mematuhi SOP yang seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma dalam pelaksanaan ini ada kekecualiannya sedikit kepada orang kurang upaya, OKU, di mana mereka ini boleh dibantu secara dibenarkanlah kerana mereka ini memerlukan bantuan untuk pergerakan dalam melaksanakan perkara-perkara itu. Jadi dalam itu dibolehkanlah, tetapi tidak digalakkanlah dia berada apa dalam rapat. Masih lagi menjaga penjarakan sosial itu, penjarakan fizikal itu perlu dijaga. Okey, Doktor, jadi rasanya penerangan yang Doktor berikan tadi itu memang sangat jelas. Dan saya kira Kelab Pengurusan di kampus-kampus juga sudah bersedia untuk menanti kehadiran pelajar-pelajar, ya. Jadi pastinya anda semua tak sabar untuk nak kembali ke kampus. Jadi Doktor, mungkin soalan kita yang terakhir, Doktor, apakah agaknya nasihat yang Busa Dr. Rosli boleh berikan kepada semua warga, tak kira sama ada pelajar ataupun pensyarah ataupun warga IPG, bagi menjalani kehidupan baharu ataupun PDP dengan cara baharu ini di kampus? Ya. Saya mengambil nasihat daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, tentang perkara yang disebutkan tadi. Kita mesti galakkan 3W, dan juga mengelakkan daripada 3C. Jadi itu asasnya yang perlu kita ada. Dalam perkara yang sama, saya juga mengharapkan warga kampus yang dipimpin oleh pengarah-pengarah, timbalan pengarah, itu juga unit ahli awal pelajar perlu sentiasa peka dan mematuhi segala amalan-amalan bagi meningkatkan keselamatan dan kebersihan. Dan ini perlu menjadi amalan kita sebenarnya, bukan sahaja semasa situasi pandemik ini, tetapi perlu dilaksanakan secara berterusan dan sepanjang masa. Jadi pada saya, semua warga perlulah berhati-hati, menjaga keselamatan diri, pastikan kita sentiasa ada dalam keadaan sihat, sentiasa melihat kita suhu badan kita, supaya kita dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan memastikan pendidikan guru bagi melahirkan generasi masa depan untuk negara. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak diucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Pusat Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia, di atas penjelasan dan juga nasihat yang telah diberikan oleh beliau tadi. Sesungguhnya kerjasama serta sokongan daripada semua pihak adalah sangat penting bagi memastikan apa yang kita kecapi sekarang ini dapat kita teruskan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Rosli. Sama-sama Puan Leti. Tetamu kita yang seterusnya adalah Timbalan Rektor Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPGM. Beliau adalah Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar. Jadi, Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam.
Selamat datang ke siaran FB Live pengurusan dan pengoperasian IPG 3.0. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan warga IPG KPM sekalian, Dr. Nasruddin adalah merupakan orang penting di dalam penyediaan dasar bagi penyediaan garis panduan pengurusan dan pengoperasian IPG 3.0. Okey doktor, jadi untuk pada hari ini kita sudah melihat kepada garis panduan pengurusan dan pengoperasian IPG doktor ya. Jadi kita lihat di situ bahawa banyak dasar-dasar baharu serta objektif dan perkara utama yang diberikan tumpuan di dalam garis panduan tersebut. Mungkin doktor boleh jelaskan tentang dasar yang diberikan itu. Silakan doktor. Okey, terima kasih banyak kepada Puan Reti, moderator kita pada petang ini. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang kita tahu bahawa garis panduan bagi pengurusan dan pengoperasian IPG dan juga matrikulasi 3.0 yang dikeluarkan KPM adalah yang terkini lah. Dan garis panduan ini merupakan dasar yang kita gunakan dalam mengurus pengoperasian dan pembukaan semula IPG yang kita akan mula laksanakan pembukaan ini pada 7 November nanti. Dan sebenarnya garis panduan ini merupakan garis panduan yang telah pun kita tambah baik daripada garis panduan yang kita keluarkan sebelum ini yang berdasarkan kepada tarikh 29 Julai 2020. Dan kemudiannya garis panduan pengurusan pengoperasian Institut Pendidikan Guru dan juga Kolej Matrikulasi dalam norma baru yang juga ditambah baik pada 25 Oktober 2020. Dan dalam garis panduan yang terkini ini yang kita telah keluarkan ini, beberapa tambahan ataupun annex telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dalam memantapkan pengoperasian dan juga pengurusan pembukaan IPG dan juga Kolej Matrikulasi. Jadi itu antara panduan umum mengapa dasar pengoperasian ini sangat penting. Dan seterusnya merujuk kepada tujuan utama kenapa garis panduan ini merupakan satu dokumen yang perlu kepada pengurusan IPG kita. Kerana garis panduan ini merupakan satu rujukan disediakan kepada pegawai sama ada di Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya kepada warga Institut Pendidikan Guru tentang langkah-langkah untuk memastikan dua perkara penting, iaitu keselamatan dan kesihatan warga IPG kita sendiri daripada COVID-19. Itu antara tujuan utama dia kenapa garis panduan ini dikeluarkan. Dan garis panduan ini juga kita harus baca bersama dengan surat-surat perkeliling, surat-surat ikhtisas dan juga arahan serta peraturan-peraturan yang berkaitan, yang berkuat kuasa yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa lah. Mungkin ke hadapan nanti kita mungkin akan ada garis panduan baru bila mana kita telah masuk kepada fasa endemik. So mungkin akan ada garis panduan yang kita tambah baik daripada garis panduan yang kita sediakan sekarang ini. So garis panduan ini kita gunakan untuk semua IPG kita. Kita ada 27 kampus plus ALTC. Perlu mematuhi SOP dalam garis panduan ini. Dan garis panduan ini sebenarnya disediakan bagi memastikan dua perkara yang saya kata tadi, iaitu penjagaan kesihatan dan juga keselamatan. Ini dua perkara yang menjadi teras kepada kepentingan garis panduan ini. Dan di mana-mana pun SOP kita dapati di peringkat negara pun keutamaan diberikan kepada penjagaan kesihatan dan keselamatan ini. Dan bagi garis panduan ini menjadi dua prinsip utama yang perlu kita jelas, yang kita perlu faham, iaitu pertama adalah menekankan amalan 3W, iaitu mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun sanitasi tangan, memakai pelitup muka dan juga amaran ataupun amaran kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, amaran dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang berkonsepkan peringatan ataupun warning lah, termasuk penjarakan fizikal serta tidak bersalaman. Dan yang kedua, prinsip yang kedua adalah untuk mengelakkan 3C, iaitu menjauhi kawasan-kawasan yang sesak, yang crowded,
mengelakkan kawasan yang sempit, confined space, dan juga mengelakkan bercakap atau bersembang dengan jarak yang dekat. Ini untuk memastikan bahawa kita nak pastikan bahawa COVID-19 ini tidak terus merebak dan kita dapat putuskan rangkaian COVID-19 inilah. Jadi garis panduan ini disediakan dengan mengambil kira juga perubahan dan juga Pelan Pemulihan Negara (PPN). Jadi kerajaan telah pun melancarkan Pelan Pemulihan Negara dan ini menjadi rujukan utama dalam kita melaksanakan ataupun SOP dalam garis panduan ini sebagai langkah persediaan untuk pembukaan IPG secara bersemuka. Dan aspek penting yang diberi perhatian juga sama iaitu menekankan kepada keselamatan dan juga kesihatan warga IPG serta persekitaran yang selamat. Jadi kita tahu bahawa dalam Pelan Pemulihan Negara ini, kerajaan telah pun mengumumkan pelan ini sebagai satu strategi peralihan keluar secara berfasa dari kemelut pandemik COVID-19 ini yang bermula pada 15 Jun 2021. Dan strategi Pelan Pemulihan Negara ini merangkumi 4 fasa dan akan melibatkan peralihan fasa PKP secara berperingkat dan mengikut arahan kerajaan kita dan juga Kementerian Pendidikan kita dari semasa ke semasa. So dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan berbagai libat urus dengan semua pihak yang berkepentingan dan juga pemegang taruh untuk mendapatkan pengesahan dan juga mendapatkan pengesahan daripada Majlis Keselamatan Negara. Ini yang paling pentinglah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKPM bagi menyediakan garis panduan ini. Jadi garis panduan ini sangat komprehensif untuk kita warga IPG khususnya patuhi untuk memenuhi dua perkara penting tadi, keselamatan dan juga kesihatan. Dan antara objektif garis panduan ini adalah pertama untuk memastikan di peringkat IPG kita lah pengurusan IPG dapat dilaksanakan dengan teratur dan lancar. Kerana kita memiliki jumlah warga yang ramai. Kita ada lebih kurang 6,787 orang warga IPG seluruh negara kita. Dan kita juga memiliki pelajar yang ramai. Kita ada hampir 26,000 pelajar kita sekarang ini. Jadi ini merupakan satu langkah yang perlu kita patuhi kerana sekiranya kita tidak berjaga-jaga maka kesannya akan sukar untuk kita kawalah. Dan yang kedua dari segi keselamatan dan juga kesihatan warga IPG diutamakan semasa berada di kampus. Jadi semasa kita berada dalam kampus kita, kita memastikan bahawa keselamatan para pelajar kita dan juga warga kita terjamin. Sebab itulah garis panduan ini harus kita patuhi sepenuhnya. Tidak ada pengecualian garis panduan ini untuk kita patuhi. Dan seterusnya yang ketiga, objektif yang ketiga adalah untuk memastikan pengajaran pembelajaran dilaksanakan dengan selamat. Ini penting bila kita memanggil balik pelajar kita balik ke kampus bermula pada 7 November nanti, walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran kita secara hybrid, ada lagi yang mungkin yang belum dapat vaksin, Puan Ella, mereka masih lagi di kampus, di rumah masing-masing. So yang dapat 2 dos tu dan mereka yang ingin balik ke kampus, mereka nanti perlu memastikan keselamatan dalam PDP ini berjalan dengan baiklah. Dan juga yang terakhir untuk memastikan pentaksiran IPG dapat dilaksanakan dengan teratur dan lancar. Kerana dalam proses pembelajaran ini kita juga termasuk juga elemen pentaksiran untuk memastikan penilaian yang kita laksanakan pada pembelajaran tadi berjalan dengan lancar, memenuhi kehendak yang ditetapkan oleh MQA kita. Jadi kita memastikan semuanya berdasarkan pada garis panduan dan objektif yang telah ditetapkan. Itu dulu Puan Lelati. Terima kasih Dr. Nasruddin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika kita lihat kepada apa yang telah diberikan oleh Dr. Nasruddin tadi, garis panduan ini adalah satu garis panduan yang sangat komprehensif seperti mana yang dinyatakan dan dia merangkumi semua aspek dan memang kita sentiasa mengikut apa yang disarankan oleh kerajaan, apa yang disarankan oleh KPM dan juga KKM.
Jadi kita harap semua warga IPG sama ada dalam peringkat pentadbiran ataupun anggota warga semua mengikuti dan mematuhi apa yang terkandung di dalam garis panduan ini. Dan jika mengikutinya dengan penuh patuh, insya-Allah COVID-19 kita dapat putuskan rangkaiannya. Baik, seterusnya Dr. Nasruddin ya. Jika kita lihat tadi apa yang doktor jelaskan secara keseluruhan dari segi latar belakang, tujuan dan juga objektif garis panduan ini. Mungkin kalau doktor boleh fokuskan dengan secara lebih spesifik lagi, iaitu apakah peranan yang dimainkan ataupun tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh warga IPG itu sendiri. Silakan doktor. Okey, so selepas kita ada garis panduan yang jelas, SOP yang jelas, perkara yang penting ialah bagaimana perkara ini nak dilaksanakan. Dan inilah peranan utama yang perlu dilaksanakan di semua peringkat, Di peringkat pengurusan tertinggi IPGM, kita memastikan bahawa garis panduan ini yang komprehensif telah sampai kepada peringkat kampus. Dan di peringkat kampus, kita diketuai oleh pengarah kita, pengurusan di peringkat kampus, dan bersama dengan tim pengurusan di peringkat kampus juga memastikan bahawa semua warga IPG perlu mematuhi garis panduan dan pengoperasian Institut Pendidikan Guru dan Kolej Metroklasi 3.0 ini dengan melaksanakan peranan masing-masing. Pelajar memainkan peranan masing-masing, pensyarah memainkan peranan masing-masing, dan juga kaki tangan sokongan perkhidmatan juga berperanan dalam memastikan SOP ini dilaksanakan. Untuk hal itu, pastilah di peringkat kampus, peranan ini perlu dilaksanakan sepenuhnya oleh ketua pentadbirnya, iaitu pengarah itu sendiri. So pengarah di kampus kita, walaupun mereka telah pun bersedia dengan perkara-perkara ini, dan kita telah pun memberikan penjelasan dan taklimat yang komprehensif yang telah diberikan oleh pihak pengurusan IPG, namun kita sentiasa mengingatkan kepada semua rakan kampus kita supaya pengarah kita sentiasa memastikan kawasan dan premis IPG termasuk semua bilik PDP sentiasa bersih dan selamat. Walaupun sebelum ini kita tidak ada pelajar kita bersama di kampus, namun memastikan kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan kampus ini merupakan tanggungjawab di peringkat pengurusan kita di peringkat kampus. Yang kedua, kita juga memastikan merancang pelan-pelan laluan pergerakan, pergerakan keluar masuk, pelan penjarakan fizikal dalam semua keadaan, sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Ini perlu kita pastikan supaya penjarakan tadi sentiasa kita amalkanlah. Yang ketiga adalah kita sentiasa memastikan bahawa keselamatan, kesihatan, kebajikan dan kesejahteraan warga kita. Jadi pengurusan tertinggi di peringkat kampus memastikan sejauh mana keselamatan, kesihatan, kebajikan dan kesejahteraan ini sentiasa dititik beratkan. Sekiranya berlaku tanda-tanda atau bergejala ini, harus langkah-langkah segera perlu diambil oleh peringkat pengurusan di peringkat kampus. Seterusnya, sentiasa memberi penerangan kepada warga IPG tentang penularan jangkitan ini. So, kita harus menyediakan haibahan kita, poster-poster kita, penerangan kita sama ada secara bercetak ataupun secara digital ataupun melalui sosial media. Kita sentiasa ingatkan kepada warga kita untuk menjaga SOP ini. Dan yang seterusnya, memastikan warga IPG dan pekerja perkhidmatan sokongan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa. Dan mungkin ada perubahan-perubahan yang dibuat di peringkat Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KPM sendiri. Jadi kita harus cakna dengan perubahan-perubahan yang berlaku ini di peringkat pengurusan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga kampus ini terus terjamin. Dan seterusnya juga peringkat pengurusan juga harus mematuhi aktiviti-aktiviti seperti perhimpunan, aktiviti sosial, riadah, aktiviti kerohanian yang melibatkan perkumpulan diadakan mengikut mengikut ketetapan dan juga peraturan yang sedang berkuat kuasa. Dan seterusnya adalah untuk memastikan borang isytihar tahap kesihatan disediakan
dan juga diisi oleh pelajar-pelajar kita dan warga kita. Dan ini perlu sentiasa dikemaskini untuk memastikan tahap kesihatan warga kita tadi terjamin. Dan juga pengarah-pengarah juga harus memastikan juga warga APG menggunakan aplikasi MySejahtera. Ini sangat penting untuk menyahut suruhan kerajaan kita. Dan semua usaha apa saja usaha yang kita laksanakan ini, sama ada kita berada di bilik kuliah, di luar bilik kuliah atau di mana saja, untuk memastikan warga kita menggunakan MySejahtera ini. Dan seterusnya kita juga harus menangani isu pengoperasian IPG berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. So sekiranya ada isu-isu dan perkara yang berbangkit, kita boleh melihat kepada garis panduan yang lengkap ini. Dan pihak IPGM pun sentiasa menyediakan ruang yang secukupnya untuk membantu pengoperasian di peringkat kampus kita lah, khususnya di peringkat ini bagi para pelajar kita, pusat hewar pelajar sentiasa terbuka, sentiasa membuka taliannya untuk memastikan bahawa isu-isu yang berkaitan dengan pelajar ni dapat kita atasi. Begitu juga bagi pihak pusat perancangan, penyelidikan dan inovasi, kita sentiasa membuka talian kita untuk memberikan hemat nasihat dari segi pengoperasian dan juga SOP pelaksanaan pembukaan IPG kita, sekiranya ada isu yang berbangkit lah. Dan seterusnya adalah untuk menentukan kaedah pelaksanaan PDP berjalan berdasarkan pengoperasian yang telah pun disediakan lah. Dan yang dalam konteks ini kita perlu merancang jadual PDP kita dengan mengambil kira bilangan bilik PDP dan kesediaan pensyarah serta keberadaan murid kita ataupun pelajar kita lah. Yang terakhir adalah untuk memastikan pensyarah kita menyediakan bahan PDP yang sesuai dalam pelaksanaan secara bersemuka dan juga secara hibrid dan dalam talian, dan seterusnya memantau pelaksanaan PDP ini dengan berkesan. Ini adalah peranan yang utama dimainkan oleh pengurusan di semua peringkat kampus untuk memastikannya. Dan saya sangat yakin hal ini telah pun disediakan atau telah bersedia lebih awal lagi untuk dilaksanakan di peringkat kampus. Seterusnya bagi pihak pensyarah akademik, kerana mereka inilah yang mempunyai hubungan yang rapat dengan para pelajar kita. Dan so maknanya pensyarah kita perlulah sedar, perlulah mengamalkan garis panduan SOP ini dengan sepenuhnya dalam proses pengajaran pembelajaran dan juga dalam proses aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar kita, sama ada aktiviti co-curriculum kita, aktiviti riadah kita, kesukanan kita di padang mungkin, harus mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. So dalam konteks ini pensyarah kita perlu sentiasa penicakna dengan perubahan-perubahan para pelajar mereka ataupun murid mereka. Sama ada murid kita tadi bergejala ataupun ada tanda-tanda tidak sihat, maka tindakan-tindakan seterusnya perlu dilaksanakan bila berlakunya perkara yang sedemikian. Dan juga pensyarah kita sentiasa memastikan pelajar kita menggunakan MySejahtera. Kerana data-data ini penting untuk Kementerian Kesihatan sebagai data pengawalan dan melihat trend-trend yang sedang berlaku untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Seterusnya, pensyarah kita juga harus memastikan murid yang bergejala dapat mengikuti pengajian secara dalam talian, tidak secara bersemuka. So ini perlu kita patuhi sepenuhnya. Dan seterusnya mengingatkan murid ataupun pelajar kita untuk sentiasa menjaga kebersihan, mengamalkan penjarakan fizikal sebelum, semasa dan selepas memulakan PDP, serta mengingatkan murid untuk sentiasa memakai pelitup muka sepanjang masa. Ini antara perkara-perkara yang para pensyarah perlu ingat dan sentiasa cakna tentang perkara ini. So dalam masa yang juga sama peranan yang lain juga perlu dimainkan, khususnya di peringkat kaki tangan sokongan kita. Perkhidmatan sokongan juga harus sama juga menyokong semua aspek SOP yang kita laksanakan di peringkat kampus.
Dan kita juga sentiasa mengingatkan mungkin ibu bapa komuniti di sekitar IPG kita yang mungkin akan ada lawatan ataupun datang ke kampus juga perlu mematuhi segala peraturan-peraturan yang sedang kita kuatkuasakan di peringkat kampus. So untuk kejayaan SOP ini bergantung kepada kerjasama semua pihak. Di peringkat pengarah kampus, di peringkat pensyarah kita, staf sokongan kita, pelajar kita, komuniti kita dan sokongan padu khususnya dari APGM sendirilah untuk memastikannya. Okey, Okey doktor. Jadi itu satu penjelasan yang sangat jelas dan kita harap agar semua pihak, tak kira sama ada di bahagian pentadbiran ataupun bahagian pengoperasian dan juga yang paling penting sekali adalah para pelajar mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Baik doktor, untuk soalan yang terakhir ni doktor, setelah kita sudah menyediakan garis panduan untuk semua warga kita menjalankan pengurusan dan pengoperasian, jadi apakah agaknya nasihat dari yang berusaha doktor kepada semua warga di dalam menjalani kehidupan sekarang ini dengan norma baharu? Silakan doktor. Okey, terima kasih Puan Laleti ya. So bila kita telah pun berada dalam norma baru hari ini dalam era pandemik sekarang ni lah mungkin ke hadapan kita akan masuk era endemik kita akan bersama dengan virus yang berada di sekeliling kita dan dalam masa sama kita menjalani kehidupan kita seperti biasalah melaksanakan tugas-tugas kita yang telah kita tetapkan Jadi dalam konteks norma baru ini kita sebagai penjawat awam khususnya dan juga kita sebagai pengurus institusi pengajian tinggi IPG ini perlu bersedia dengan kehidupan norma baru ini dan kita lihat bahawa norma baru ini merupakan satu peluang untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita untuk kita meningkatkan lagi kreativiti kita sebenarnya dalam semua aspek sebagai institusi pengajian tinggi ini. So dalam konteks ini ia juga akan melibatkan perubahan dengan cara strategi pengajaran penyampaian kita dalam hal-hal akademik, dalam hal-hal co-curriculum dan tugas-tugas utama kita semuanya akan melibatkan ciri-ciri ataupun cara yang baru ini. Dan kita gunakanlah kesempatan dan peluang ini untuk kita menambahkan lagi kreativiti kita dan usaha kita untuk kita meningkatkan kualiti penyampaian kita di peringkat IPG kita. Saya sangat pasti di peringkat pengurusan, pentadbiran IPG, pensyarah akademik dan pelajar kita sentiasa bersedia untuk menghadapi menjalani norma baru ini. Dan sebagai institusi pengajian tinggi, pembelajaran dalam talian ataupun secara hybrid ini akan menjadi keutamaan kita. Mungkin selepas ini pun bila kita dah kembali kepada keadaan normal, ciri pengajaran dalam talian ini kita akan teruskan sebahagian daripada strategi penyampaian kita dalam kita menghadapi masyarakat industri 4.0 dan juga masyarakat 5.0 ke hadapan nanti, bahawa ciri-ciri ini ada merupakan ciri-ciri utamanya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Kita tidak dapat lari dengan pembelajaran secara digital dan juga penyediaan bahan-bahan pengajaran digital yang dapat kita kongsi bersama bukan sahaja kepada warga pendidikan di kampus kita tetapi keseluruhan 27 kampus kita. Malah mungkin bahan-bahan pengajaran ini yang sekarang ini kita kongsi bersama bukan sahaja di konteks Malaysia tetapi juga di konteks dunia secara global pun kita dapat melihat bahan-bahan pembelajaran secara detail ini dapat kita gunakan. Ini merupakan satu perubahan dalam trend pembelajaran kita. So yang seterusnya yang penting dalam norma baru ini, perkara yang sangat penting adalah pembelajaran kendiri ataupun personalized learning. Kerana dalam perubahan ini kita dapati bahawa pembelajaran ini diberi tanggungjawab sepenuhnya kepada pelajar sendiri untuk mereka belajar secara kendiri. Untuk itu pelajar kita haruslah bersedia untuk belajar secara kendiri, berdisiplin, perlu bertanggungjawab terhadap pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Dan semua ini perlukan semangat yang tinggi, komitmen yang tinggi daripada semua pihak untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran personalized learning ini dan juga pembelajaran digital ini akan terus meningkatkan kualiti produk, khususnya kualiti guru yang kita akan hasilkan.
Dan kita tahu bahawa dengan perubahan ini juga kita menyediakan guru kita sebagai guru yang kalis masa pada masa hadapan, yang dapat memenuhi semua cabaran pada masa hadapan, ya. Jadi dalam konteks norma baru ini sebenarnya memberikan satu peluang yang baik kepada anak-anak didik kita, guru-guru pelatih kita untuk bersedia sebagai guru yang cemerlang, guru yang saya kata tadi kalis masa pada masa hadapan ini. So, akhir kata saya sekali lagi menyeru kepada semua lapisan peringkat kita di peringkat kampus, diketuai oleh pengarah, timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan kita, seterusnya kepada pensyarah akademik kita, pensyarah kanan kita, dan juga staf sokongan kita, dan akhir sekali adalah para pelajar kita untuk mengambil tanggungjawab ini bersama, mengambil tanggungjawab bersama, memenuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan kita, supaya wabak ini dapat kita bendung dan akhirnya negara kita akan keluar daripada pandemik yang kita alami sekarang ini. Dan saya juga ambil kesempatan kepada pelajar kita yang akan masuk ke kampus pada 7 November nanti, selamat mulakan pembelajaran, selamat maju jaya, dan teruskan mencapai misi dan visi IPG untuk menyediakan guru pelatih kita yang berjiwa pendidik dan mempunyai komitmen yang tinggi serta committed dan menjadi guru yang dapat memenuhi keperluan negara. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Yang Berusaha Dr. Nasruddin atas pencerahan dan juga nasihat tadi. Jadi saya kira nasihat yang telah diberikan oleh beliau tadi itu, jika diambil sepenuhnya oleh pelbagai peringkat lapisan kepimpinan dan juga warga kerja dan pelajar terutama sekali, sesungguhnya dia akan dapat melahirkan dan juga merealisasikan misi dan visi IPG di dalam usaha untuk melahirkan bakal guru yang kompeten di dalam mendepani keperluan negara. Jadi alhamdulillah dengan ini kami di FB Live IPGM ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Nasruddin bin Bassar, Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPGM, di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk memberikan penerangan dan juga penjelasan kepada semua warga KPM berkenaan dengan pengurusan dan pengoperasian IPG 3.0. Sekali lagi diucapkan berbanyak-banyak terima kasih, Doktor. Terima kasih. Kalau tadi kita sudah bersama-sama dengan Timbalan Rektor dari Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi, sekarang ini kita akan bersama pula dengan Timbalan Rektor Pusat Hal Ehwal Pelajar, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Isa bin Aziz. Assalamualaikum Dr. Isa. Ya, Waalaikumsalam Puan Lalati. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, dan begitu juga kepada semua warga kampus yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik Doktor, terima kasih banyak-banyak daripada kami di FB Live IPGM ini atas kesudian Doktor untuk bersama-sama dengan kita pada sesi ini. Baik Doktor, mungkin kita sudah sedia maklum bahawa di semua kampus pihak pengurusan sudah diberikan taklimat dan juga pihak IPGM juga sudah melakukan pemantauan di kampus-kampus berkenaan dengan pengurusan dan pengoperasian 3.0 IPG KPM. Jadi kalau Doktor boleh maklumkan kepada semua pendengar warga IPG KPM yang bersama-sama dengan kita ini, apakah agaknya tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh pegawai di Pusat Hal Ehwal Pelajar dan juga pelajar itu sendiri di dalam pengoperasian IPG 3.0 ini, Doktor? Silakan. Okey. So dalam konteks pengoperasian semula kampus IPG untuk tahun ini, semua kampus tertakluk kepada garis panduan dan pengoperasian IPG dan College Matrikulasi 3.0. Jadi berdasarkan kepada garis panduan itu, kita khusus kepada bagaimana IPG melaksanakan proses ataupun pengoperasian semula. Jadi dalam hal ini, dua pihak yang seharusnya bertanggungjawab kepada bagaimana untuk kita melaksanakan berdasarkan garis panduan itu adalah pegawai hal ehwal pelajar dan juga pelajar itu sendiri. Jadi berdasarkan kepada pegawai hal ehwal murid, sesi taklimat dan penerangan tentang prosedur operasi standard telah pun diberikan kepada semua pengarah, kepada semua ketua jabatan hal ehwal pelajar, dan bagi saya di sini di peringkat kampus kita seharusnya melaksanakan apa juga perkara-perkara ataupun garis panduan yang telah ditetapkan
khususnya bagaimana pegawai haiwan murid menyediakan pelan laluan pergerakan terarah masuk dan keluar sehala. Jadi perkara ini telah pun bagi saya telah pun sedia maklum bahawa kita telah pun melaksanakan perkara-perkara ini di peringkat semasa Perintah Kawalan Pergerakan lagi pada tahun 2020 dan sehinggalah sekarang. Jadi di peringkat IPG Campus bagi saya itu tiada masalah dan kita masih juga mengamalkan prosedur operasi standard yang kita telah tetapkan sejak dari tahun 2020 lagi. Baik. Dan bagi saya di sini, bagi pihak hal ehwal murid, tindakan-tindakan berikut perlu diambil bagi murid yang bergejala ataupun pelajar-pelajar yang akan masuk atau kembali semula ke kampus pada 7 dan 8 November nanti. Antaranya, perlu memaklumkan kepada pihak pengurusan IPG kampus dan juga IPGM dan pastikan juga ya pihak pegawai hal ehwal murid membekalkan pelitup muka dan mengasingkan di bilik isolasi. Ini kepada pelajar-pelajar yang bergejala. Dan bagi saya di sini juga aspek keselamatan murid perlu diberi perhatian dengan sepenuhnya. Dan untuk itu juga pihak pegawai hal ehwal murid perlu merujuk kepada Pusat Kesihatan Daerah ataupun PKD untuk mendapatkan nasihat dan tindakan susulan dan yang paling utama perlu memaklumkan kepada pihak ibu bapa. Itu di peringkat pegawai hal ehwal murid. Untuk pelajar sendiri, bagi saya di sini kita telah pun bersedia ataupun telah pun mengamalkan konsep kita jaga kita, stay safe, lindung diri dan lindung semua. Jadi bagi saya di sini pelajar-pelajar dan murid sedia maklum bahawa perlu mengisi borang istihad tahap kesihatan yang disediakan sebelum kembali ke IPG dan juga memuat turun dan menggunakan aplikasi MySejahtera. Di samping itu juga penjarakan fizikal perlu diamalkan pada setiap masa. Jadi perkara-perkara ini merupakan perkara asas yang telah pun kita lakukan, yang kita telah amalkan sejak dari Perintah Kawalan Perkhidmatan pada tahun 2020 sehinggalah sekarang. Dan bagi saya di sini, amalan ataupun konsep 3W iaitu wash, wear dan warn serta mengelakkan 3C iaitu crowded, confine dan juga close connection perlu diberi perhatian. Dan bagi saya di sini pelajar-pelajar perlu memaklumkan kepada pihak pengurusan kampus sekiranya berlaku gejala-gejala ataupun perkara-perkara yang memungkinkan jangkitan COVID-19 itu masih berlaku dalam kalangan pelajar. Dan apa yang penting, pelajar perlu mematuhi peraturan dan arahan yang dikeluarkan sama ada dari pihak kampus ataupun dari pihak IPGM dan Kementerian Kesihatan itu sendiri. Jadi itu yang perkara-perkara untuk di peringkat hal ehwal murid. Baik doktor. Jadi tadi doktor telah menjelaskan tentang pengurusan secara keseluruhan dari aspek pegawai dan juga pelajar itu sendiri, apa yang perlu pelajar lakukan. Baik, sekarang ni doktor, jika kita lihat pelajar yang akan kembali ke kampus ini bilangannya ramai kerana melibatkan 27 kampus dan semua begitu excited ataupun tak sabar nak kembali ke kampus. Namun begitu, perlu diingat bahawa apabila mereka berada di kampus kelak, mereka akan berjumpa dengan rakan-rakan dan mereka akan persekitaran yang baharu daripada di rumah masing-masing. Mungkin ada tempat khas untuk mereka, terutama sekali di asrama ataupun di rumah-rumah sewa mereka. Begitu juga dengan bilik darjah ataupun bilik PDP. Kemudian juga dengan tempat-tempat lain untuk melaksanakan PDP. Maka mungkin doktor boleh jelaskan apakah pelaksanaan pengoperasian yang dikhususkan bagi tempat-tempat seperti ini. Silakan doktor. Okey. Untuk makluman semua, jumlah pelajar IPGK sehingga 29 Oktober 2021 berjumlah 26,149. Ini merupakan satu jumlah yang sangat ramai dan betul seperti yang Puan Lalati maklumkan tadi bahawa semua pelajar begitu excited ataupun gembira ataupun ingin segera kembali ke kampus untuk menyambung pelajaran. Dan bagi saya di sini, pihak pengurusan kampus telah pun melaksanakan perkara-perkara asas dan apa yang penting di sini dalam aspek pengoperasian semula IPG, beberapa perkara perlu diberi perhatian oleh pihak kampus. Antaranya adalah pengurusan bilik darjah ataupun pengurusan bilik kuliah, bagaimana untuk proses pengajaran dan pembelajaran itu berlangsung. Asrama perlu juga diberi perhatian dan juga masjid atau surau,
Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan atau fasilitis yang lain seperti surau, seperti kafeteria, pusat sehenti, pusat belajar dan juga pusat sumber. Jadi kalau merujuk kepada pengurusan bilik PDP, antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana ataupun pihak pengurusan kampus perlu menyusun atur atau menentukan bilangan maksimum murid yang seharusnya ada dalam setiap kelas. Jadi bagi saya di sini konsep pemudaraan, pencahayaan yang mencukupi serta bagaimana aspek-aspek yang lain seperti pelajar, pensyarah perlu mengamalkan SOP dan juga bagaimana pelajar dan pensyarah juga perlu mengamalkan perkara-perkara yang seharusnya. Dalam aspek asrama pula katil seperti biasa penjarakan perlu dibuat sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Murid ataupun pelajar di sini tidak dibenarkan berkongsi katil atau bertukar-tukar tempat tidur. Bilik isolasi perlu juga diadakan atau disediakan bagi memastikan pelajar-pelajar yang bergejala ini perlu diletakkan dalam bilik isolasi tersebut, dan alat pengimbas suhu perlu disediakan di setiap asrama. Jadi dalam hal ini bagi saya juga di sinilah kebenaran pulang ataupun outing perlu tertakluk kepada arahan-arahan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pihak pengurusan kampus. Sama ada pelajar dibenarkan outing ataupun pelajar dibenarkan untuk pulang ke rumah. Untuk ketika ini dalam prosedur yang ditetapkan masih lagi belum dibenarkan. Cuma mungkin dalam keadaan semasa atau dalam keadaan seketika. Cuma perkara-perkara ini mungkin ada perubahan dari masa ke masa. Jadi dalam aspek ini pelajar-pelajar perlu sentiasa peka kepada arahan-arahan semasa. Dalam kemudahan masjid dan surau, ada setengah IPG yang status masjid ataupun status surau yang digunakan untuk solat Jumaat tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri. Jadi di sini mohon kepada pihak pengurusan kampus di mana surau ataupun masjid yang tertakluk di bawah pihak berkuasa agama negeri perlu merujuk maklumat dari masa ke masa. Dan aktiviti kerohanian sama ada di masjid atau surau juga tertakluk kepada pihak kerajaan dan pihak berkuasa negeri. Dan bagi saya di sini keutamaan adalah kepada jemaah di IPG itu sendiri. Dan pada masa yang sama juga, sama ada jemaah, sama ada imam, bilal dan ahli jawatan kuasa masjid atau surau yang dilantik perlu melengkapkan 2 dos vaksin. Ini merupakan perkara asas yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Dan bagi saya di sini jugalah arahan ataupun peraturan-peraturan semasa tetap kita laksanakan mengikut prosedur operasi standard yang telah sedia ada. Dan bagi aspek ataupun kemudahan fasilitis yang lain seperti kafeteria, kantin, pusat sehenti atau pusat belajar masih juga tertakluk kepada arahan ataupun peraturan SOP yang sedia ada. Sama ada jarak, sama ada bilangan pelanggan dalam satu-satu premis untuk satu-satu masa, pekerja di sama ada di kafeteria atau di pusat sumber mesti mengikut kepada arahan-arahan ataupun peraturan sedia ada. Ini termasuklah lengkap 2 vaksin, kemudian hanya pekerja-pekerja yang telah resmi sahaja ataupun yang telah berdaftar sahaja yang dibenarkan sama ada di kafeteria ataupun di pusat sumber, dan pekerja ataupun staf yang bergejala tidak dibenarkan hadir atau bertugas pada masa itu. Dan dalam aspek yang lain, kemudahan contohnya kemudahan kompleks sukan, dewasa serbaguna atau gelanggang juga masih tertakluk kepada prosedur operasi standard yang terkini ataupun yang masih digunakan, sama ada perlu menyediakan pengimbas suhu badan dan bilangan peserta ataupun bilangan murid atau bilangan pengunjung yang ditetapkan mengikut kapasiti keluasan dewan atau keluasan gelanggang. Bagi kemudahan pusat sumber ataupun perpustakaan,
tempat beratur, tempat pinjaman buku, pengulangan buku tetap mengikut prosedur yang telah sedia ada. Dan yang paling utama juga aspek kebersihan, aspek susunan dan kekemasan perlu dikekalkan dari masa ke masa bagi memastikan kita terus ataupun sentiasa selamat, insyaAllah. Okey, terima kasih doktor. Satu penjelasan dan pencerahan yang begitu jitu dan juga sangat berfokus, kerana apa yang doktor jelaskan itu tadi ya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sudah merangkumi semua kemudahan prasarana secara keseluruhannya, kemudahan prasarana di kampus-kampus kita. Baik, soalan seterusnya doktor ya. Jika tadi doktor ada menyatakan bahawa semua pekerja yang ataupun pegawai khidmat sokongan ataupun pensyarah ataupun siapa saja warga sebelum kembali ke kampus IPG perlulah lengkap 2 dos vaksin. Jadi mungkin kita akan sekarang ni doktor akan bertanyakan pada doktor berkenaan dengan vaksin itu. Jadi apakah tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak kampus untuk memastikan semua warga IPG ini telah lengkap vaksin, doktor? Okey. Untuk makluman semua, program vaksinasi adalah program agenda nasional. Jadi dalam aspek ini sebagai seorang ataupun sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya mendukung dan menyokong apa juga program ataupun agenda nasional yang telah ditetapkan. Bagi saya di sini, konsep ataupun program vaksinasi adalah satu program yang sangat bermanfaat kepada semua. Jadi, mohonlah kepada semua, sama ada warga kampus, warga KPM, warga IPGM, untuk sama-sama menyokong program vaksinasi ini. Dan untuk pertanyaan ataupun soalan tadi ya, bagi pensyarah, pegawai pengurusan ataupun pekerja perkhidmatan sokongan yang belum menerima vaksin lengkap atau tidak mengambil vaksin, jadi perkara ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Dan aspek ini ya, garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak KPM perlu dipatuhi. Untuk pensyarah, pegawai pengurusan dan AKP dan pekerja perkhidmatan sokongan perlu juga hadir ke premis mengikut arahan yang telah ditetapkan. Tetapi golongan ataupun mereka tertakluk kepada syarat-syarat tertentu seperti tidak boleh hadir ke IPG ataupun premis sekiranya keputusan ujian kendiri COVID-19 positif atau bergejala. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Ya. Dan sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal, sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan air dan dengan sabun ataupun pensanitasi tangan semasa dan selepas mengendalikan setiap aktiviti, dan tidak berada di bilik atau kawasan yang sama dengan murid ataupun warga IPG yang telah menerima vaksin lengkap. Jadi bagi saya di sini, mohonlah kepada pensyarah, pegawai pengurusan, AKP atau pekerja perkhidmatan yang belum lengkap ataupun belum yang menolak ataupun tidak mengambil vaksin ini, perlu ya mendapatkan vaksin itu dengan kadar yang segera. Dan untuk aspek pengajaran dan pembelajaran, pensyarah yang belum menerima vaksin lengkap atau tidak mengambil vaksin, ini juga satu perkara yang perlu diperhatikan oleh khususnya para pensyarah. Anda masih perlu hadir ke IPG dan perlu melaksanakan PDP secara dalam talian. Untuk proses PDP secara bersemuka, pensyarah yang masih belum lengkap ataupun tidak mengambil vaksin ini tidak dibenarkan untuk melaksanakan proses PDP secara bersemuka. Dan perlu melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan oleh ketua jabatan mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Dan sentiasa memakai pelitup muka, ini merupakan perkara-perkara asas yang sentiasa kita amalkan. Tidak berada di bilik atau kawasan yang sama dengan murid atau warga IPG yang telah menerima vaksin, dan sentiasa mematuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi pelajar pula, ya, untuk pelajar, jawatan kuasa vaksin untuk pelajar telah pun ada, dan biasanya pihak IPGM akan hadir untuk mesyuarat jawatan kuasa vaksin ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, warga kampus, kita ada lebih kurang seramai 62 pelajar IPG yang menolak.
Jadi untuk makluman pelajar-pelajar lah ya, perkara ini perlu diberi perhatian. Ya. Sebab anda sebagai seorang pelajar IPG, anda tertakluk kepada perjanjian pendidikan guru yang telah anda tanda tangani, dan di situ jelas anda terpaksa ataupun perlu melengkapkan syarat-syarat untuk bergraduat. Jadi bagi saya di sini untuk kebaikan semua, mohonlah ya pelajar-pelajar IPG yang menolak ini untuk bagi saya di sini mengambil langkah yang positif. Hadirlah atau dapatkanlah vaksin di pusat-pusat pemberian vaksin yang telah ditetapkan. Dan bagi saya di sini juga ya, kita masih ada lebih kurang seramai 1,393 pelajar IPG yang masih belum lengkap. Belum lengkap di sini mungkin belum menerima temujanji untuk dos yang kedua, ataupun belum menerima temujanji untuk dos yang pertama, tidak bersedia, ibu bapa yang tidak bersetuju atau tiada alasan, dan tidak melengkapkan rekod dalam My SMP. My SMP betul. Untuk pelajar-pelajar ya, di sini pihak Kementerian Pendidikan hanya menetapkan pelajar yang ada masalah kesihatan sahaja yang diberi pertimbangan untuk menangguhkan mendapatkan vaksin ini. Untuk alasan-alasan yang lain memang tidak dibenarkan dan perlu mengambil langkah yang positif. Bagi diri saya, untuk makluman semua, ini merupakan satu nasihat lah ya, peringatan, ingatan daripada pihak IPGM. Hadirlah, dapatkanlah vaksinasi untuk kesejahteraan semua. Okey, saya rasa itu saja untuk perkara tadi Puan Ailati. Okey, terima kasih banyak doktor. Jadi figure ataupun jumlah angka berkenaan dengan perkara yang disebutkan oleh doktor itu tadi adalah sangat penting untuk diambil maklum oleh semua warga, terutama sekali pelajar. Kerana kepatuhan anda kepada undang-undang negara yang sedang berkuat kuasa sekarang adalah sangat penting, memandangkan anda adalah bakal penjawat awam. Baik doktor, memandangkan kita masih ada sedikit masa lagi, mungkin kita ada satu soalan bonus untuk timbalan rektor kita, memandangkan beliau baru saja bertugas di IPGM ini. Mungkin doktor boleh berikan apakah harapan ataupun pesanan doktor kepada semua pelajar di semua kampus IPG ini. Silakan doktor. Okay. Sebagai pusat yang sentiasa bertanggungjawab, sentiasa memberikan kesejahteraan khususnya kepada semua pelajar-pelajar kampus ya, pelajar-pelajar yang saya kasihi, antara beberapa perkara yang perlu tuan-tuan ataupun pelajar-pelajar beri perhatian. Yang pertama, mohon untuk terus kekalkan konsisten anda dalam pengamalan prosedur operasi standard dalam apa juga keadaan. Dan bagi saya di sini ya tuan-tuan ya, pastinya tidak sabar untuk kembali semula ke kampus untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka ataupun secara hybrid. Dan ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk tuan-tuan, khususnya para pelajar, sentiasa konsisten dengan matlamat, dengan objektif tuan-tuan dan sebagai seorang pelajar di IPG kampus. Dan bagi saya di sini jugalah ya, pihak IPGM, pihak kampus sentiasa memberikan bantuan, sentiasa peka dengan apa juga matlamat-matlamat ataupun apa juga harapan kepada semua pelajar bagi memastikan keselamatan pelajar-pelajar apabila berada di kampus nanti. Dan pihak HLL pelajar sentiasa memberikan respon, memberikan pandangan yang positif, pandangan yang membina kepada semua ibu bapa yang masih lagi bimbang tentang kehadiran anak-anak mereka ke kampus. Jadi bagi saya di sini, prosedur operasi standard yang kita amalkan, arahan-arahan terkini daripada pihak KKM atau pihak MKN sentiasa update, sentiasa terkini yang kita boleh berikan kepada semua ibu bapa dan pelajar. Dan harapan saya juga kepada para pelajar, walaupun sesukar mana anda menghadapi proses PDP dalam pandemik sekarang, istiqamah, teruskan konsisten anda dan apa juga matlamat dan harapan anda untuk berjaya menjadi sebagai seorang guru pada suatu masa nanti. Dan untuk itu bagi saya teruskan stay safe, kita jaga kita,
lindung diri dan lindung semua. InsyaAllah kita akan selamat pada seterusnya nanti. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Muhammad Isa. Satu nasihat dan pesanan yang sangat berguna kepada semua pelajar-pelajar terutama sekali. Jadi ambillah nasihat daripada beliau agar kita semua dapat menjalani kehidupan dengan norma baharu ini, iaitu hidup bersama dengan COVID-19. Dan semoga kita semua akan sentiasa diberikan keselamatan dengan syarat semua orang perlu patuh kepada SOP. Baiklah, semua penonton warga IPGM dan juga warga IPG KPM di luar sana, kita telah sampai ke penghujung program FB Live kita. Dan di sini, saya bagi pihak kru penerbitan dan seluruh warga kerja di studio IPGM ini dan juga seluruh warga IPGM ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli panel kita, terutama sekali yang pertama kepada Yang Berusaha Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, di atas kesudian beliau untuk memberikan ucapan kepada semua warga, dan juga seterusnya kepada Dr. Rosli Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Pusat Kecemerlangan Akademik IPGM, dan kepada Dr. Nasruddin bin Basar, iaitu Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPGM, dan yang terakhir sekali kepada Dr. Muhammad Isa bin Aziz, Timbalan Rektor Pusat Hal Ehwal Pelajar IPGM. Jika ada salah dan silap, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.